السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat al-Rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat ke-50, 51, 52, 53 dari surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, buka pada jilid yang keempat, muka surat 586. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala al-maliku utuni bih. Falamma ja'ahu rasulu qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balu an-niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihin alim. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kemarilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui satu keburukan daripadanya. Berkatalah isteri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata demikian itu agar dia, iaitu Al-Aziz, mengetahui sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahawasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, kerana sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Allah menjelaskan tentang raja ni setelah utusan datang bawa tafsir mimpi yang mengkagumkan. Lalu si raja mengetahuilah, tentulah yang mentadbirkan ni bukan orang sebarangan. Dia pun tentulah memeriksa latar belakang Yusuf, ilmunya, pengetahuannya dan keadaannya dalam penjara. Dan bagai respon telah diterima menunjukkan bahawa beliau ni, baginda ni bukan sebarang orang, Nabi Yusuf AS. Ini semua kita pelajari dalam bab mahazif ataupun matwiyat. Dalam Quran ada unsur-unsur seperti ini, begitu juga dalam bahasa Melayu sebagaimana kita contohkan dalam kuliah yang lalu. Kalau seorang bercerita pada kita, hari itu saya bawa kereta, hampir-hampir kereta saya jatuh dalam gaung, takkanlah kita nak tanya dia, habis jatuh, mati ke? Mati macam mana boleh hidup, boleh datang cerita dengan kita? Jadi ini dalam bab bahasa Arab ada mahazifnya, ada matwiyatnya. Maka dipendekkan cerita, tabir cerita pun ditutup, dan Allah bawakan bahawa raja ini begitu kagum dengan Nabi Yusuf AS. Maka dalam konteks ayat ini bila dinyatakan astakhlishu li nafsi, bawa datang Yusuf ke sini, bawa datang orang yang telah mentafsirkan mimpi ini kepadaku, aku nak mengenalinya. Maka perkataan yang digunakan oleh raja kat sini, bahawa minta dibawakan Nabi Yusuf ini kepadanya. Itu ni bawalah. Jadi utusan raja datang pula meminta kepada Nabi Yusuf ini untuk keluar dari penjara, berjumpa dengan raja. Tetapi Yusuf AS menolak untuk keluar dari penjara, kecuali setelah raja dan rakyat memastikan bahawa dia bersih dari tuhumahan yang berlaku sebelum itu, bahawa baginda telah pun dipenjarakan. Jadi Nabi Yusuf ingin supaya dibuka semula fail siasatan bagi membersihkan dirinya. Tindakan Nabi Yusuf AS ni dapat kita lihat dalam kitab tafsir ulasan para ulama yang ramai. Contohnya tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz oleh Ibn Atiyah, dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Qutubi, dalam tafsir Syaukani yang dimasyhurkan Fathul Qadir, bahawa Nabi Muhammad SAW telah pun mengulas apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf ini. Iaitu kata Nabi SAW, lihat bagaimana akhlak Nabi Yusuf AS ini, keteguhannya, bagaimana kesungguhannya untuk menjaga maruah dirinya, dan ini satu tuntutan dalam Islam. Ini baginda milih dipanggil sebagai azimah. Ada azimah, ada rukhsah. Maka tindakan yang lebih ahmad, yang lebih terpuji dan lebih ahzam, kata Imam Ibn Atiyah dalam Muharrar Al-Wajiz, bahawa Nabi SAW menyatakan, apa kata Nabi? Kalaulah aku berada di tempat Yusuf, la ajabtu da'i,
tentu aku akan menyahut ucapannya. Itu tak bertangguh lagi. Dipanggil untuk keluar penjara, keluarlah penjara. Nanti belalah dirimu semula di hadapan raja. Tapi tidak, Nabi Yusuf tidak melakukan demikian. Nabi Yusuf seorang yang hazim. Hazim maknanya seorang yang azam, seorang yang memilih mauqif, pendirian lebih azam, iaitu baginda alaihissalam mahu daripada raja supaya membebaskannya daripada tuduhan yang telah dilabelkan kepadanya sebelum itu, bahawa baginda lah yang inginkan wanita itu, baginda lah yang ingin melakukan buatan keji itu dengannya. Inilah yang telah pun dilabel ataupun dikenakan tuduhan itu kepada baginda alaihissalam. Mengenai kata-kata Nabi Muhammad SAW ini, bukanlah nak menunjukkan bahawa Nabi SAW lebih rendah martabatnya daripada Yusuf. Tidak, bukan begitu maksudnya. Maksud di sini dalam bentuk pujian. Seumpama seseorang daripada kita berkata mengulas satu peristiwa yang tak berlaku pada diri kita, dan kita pun kata, Allah, hebatnya budak ni, dia ayah ibunya meninggal dunia tapi dia waktu malam bangun, waktu siang berpuasa. Kalau saya tak mampu nak buat begitu. Kita kata demikian, benda tu tak berlaku pada kita, bagi menunjukkan hebatnya mauqif ataupun hebatnya pendirian, prinsip seseorang anak itu. Maka begitu je contoh yang sama kata Imam Ibn Atiyah dalam Muharrar Al-Wajiz. Ini merujuk pada pujian Nabi untuk Nabi Yusuf AS. Seperti juga Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS bila Nabi Ibrahim minta kepada Allah, arini kaifa tuhil mauta, wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan satu yang telah mati. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim AS ayat itu, surah Al-Baqarah itu. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dalam hadis yang sama, Nabi menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim bukannya syak. Kalau Nabi Ibrahim syak, kami lebih aula untuk syak. Maknanya satu perasaan yang timbul dalam diri. Nabi Ibrahim tidak syak. Jangan salah faham tuan-tuan pada ayat ini. Ayat ini merujuk kepada permintaan Nabi Ibrahim pada Tuhannya, pada Allah SWT, supaya menunjukkan kepadanya bagaimana menghidupkan makhluk yang telah mati. Lalu Allah suruh untuk menyembelih beberapa ekor burung, mencampurkannya, menghantarnya ke tempat yang beza-beza. Dan kemudian sumad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggillah burung-burung itu, semuanya akan datang. Yang burung tiung, yang burung merpati, burung gagak, burung sebagainya. Semuanya mencari tubuh masing-masing untuk bercantum di hadapan Nabi Ibrahim untuk menunjukkan kehebatan Allah SWT menghidupkan yang telah mati itu. Jadi ulasan Nabi terhadap perkara ini, kalau Nabi Ibrahim syak, kita ni tentulah lebih syak daripada baginda. Bukan maksudnya Nabi syak, tidak, tapi nak menunjukkan pujian kepada Nabi yang mulia itu. Maka demikian juga bila Nabi memuji Yusuf AS dalam konteks permintaannya kepada utusan-utusan raja ni, bahawa aku tak mau keluar daripada penjara sekarang, melainkan raja membuat siasatan semula, buka fail semula terhadap apa yang berlaku pada diri aku sebelum ini. Jadi ini kata-kata merujuk pada pujian. Kata-kata Nabi SAW menunjukkan tawaduknya Nabi SAW, bukan menunjukkan Nabi nak kurang tahap daripada Yusuf AS. Bukan begitu. Ini penjelasan dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan kata-kata Nabi SAW mengulas prinsip yang ada pada Nabi Allah Yusuf AS. Kalaulah aku berada tempat Yusuf, maka tentulah aku akan menyahut ucapan utusan itu tanpa bertangguh lagi untuk keluar dengan segera. Tetapi Yusuf AS sanggup untuk stay lagi dalam penjara bagi memastikan reputasi dirinya yang tercela sebelum itu dapat dibersihkan. Tadi kata-kata Nabi ini adalah satu pujian dan tawaduknya Nabi SAW, mengulas imannya, kedudukannya, hebatnya, ihtiramnya baginda alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Begini cara kita memahami maksud-maksud konteks ayat Quran dan juga hadis. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, sekarang raja berkata, itu ni bih, bawalah aku kepadanya. Falamma ja'ahu rasulu qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim. Jadi sekarang Nabi Yusuf AS meminta supaya, dan pujian yang telah diberikan, banyak hadis yang menyatakan pujian Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Yusuf ni tadi, keutamaannya. Maka kemudian bila Allah menyatakan qala ma khatbukunna idza rawatuna Yusuf an nafsi, dipendekkan lagi cerita bahawa di sini ada mahadzif, ada yang satu ini mahdzufkan, ada satu yang matui yang tidak disebut, tapi dapat difahami daripada siak konteks ayat. Maka raja pun berkata kepada wanita-wanita yang ada di kota, bagaimana keadaan kamu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kamu? Bahawa dia menceritakan tentang raja mengumpulkan wanita-wanita yang pernah melukakan tangan mereka di rumah Zulaikha sebelum itu. Maka raja bertanya kepada mereka semua, sedangkan sebenarnya dia menunjuk pertanyaan itu kepada isteri Al-Aziz, iaitu menterinya. Di sini tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah, antara ulasan yang menarik yang dikemukakan oleh Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya, innama lam yata'arrad li imra'atil aziz ma'a ma laqiya minha ma laqi min muqasatil ahzan muhafazatan ala mawajibil huquq. Nabi SAW tidak menyatakan nama perempuan itu langsung, Zulaikha itu. Dia hanya menyatakan perempuan secara umum saja, wanita-wanita. Ini menunjukkan kepada akhlak baginda yang mulia, menyedari bahawa dalam keadaan kesukaran sebelum itu,
keluarga ini telah membelanya, suaminya terutamanya, maka untuk menutup keaiban dirinya, tetapi membebaskan dia adalah wajib dalam suasana itu. Kalau tidak, nanti akan direkodkan. Ibaratnya kita pada ini melakukan kesalahan yang kita tak lakukan, tiba-tiba direkod dan akan dibaca dalam lipatan sejarah, undangan dan sebagainya, maka kita wajib untuk membersihkan diri kita. Jadi Nabi Yusuf AS kemungkinan dalam konteks ini juga ingin mengelakkan tipu daya dan konspirasi yang lain yang boleh dilakukan wanita ini kerana kedudukannya dan suaminya terpandang di sisi raja. Aku baru saja dikenali oleh si raja dengan takbiran mimpiku. Ini dia dengan suaminya telah berada lama dalam struktur pentadbiran raja yang paling besar ini, Al-Malikul Azam, kata Al-Imam Asy-Syaukani yang tafsirnya Fathul Qadir. Ini raja yang bernama Ar-Rayyan ini, yang dipanggil Al-Malik ini, merupakan raja yang paling besar. Di bawahnya ada menteri-menterinya, dan Al-Aziz ini, isterinya adalah orang kenamaan dalam struktur pentadbiran kerajaan. Maka jangan tergesa-gesa untuk blame dia sehingga akan menyebabkan satu perkara lain pula berlaku nanti. Maka itu juga satu bentuk wisdom, kebijaksanaan yang ada pada Nabi Yusuf AS dalam tindak tanduknya, dalam perancangannya. Maka wa amma an-niswa faqad kana yatba'u fi sad'ihinna bil haqq. Adapun wanita-wanita yang ramai itu, maka perlu dirujuk dalam kes mereka terpotong tangan, kerana ini telah berlaku pada ramai orang. Kalau nak buktikan pada seorang mungkin susah, tapi kalau ramai orang, maka bukti itu jadi mutawatir. Itu dalam kes taqti' al-aidi, terpotong tangan, terluka tangan yang telah kita pelajari sebelum ini. Dan juga golongan wanita inilah yang telah pun berusaha untuk menjadikan Nabi Yusuf mentaati perintah maulanya, iaitu majikannya. Ati' maulatik, ati' maulatak, yang telah kita pelajari sebelum ni. Jadi kemudian ada ima. Ima ni satu bentuk ayat yang menggunakan laras, apa yang dipanggil tersirat dia sebagai tersurat, inna rabbi bikaidihinna alim, iaitu tipu daya wanita yang ramai itu bagi merujuk kepada apa yang berlaku kepada wanita-wanita tersebut lebih senang untuk dibuktikan di depan raja nanti. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, sekarang dapat kita lihat raja mengambil langkah proaktif selepas mengetahui lelaki yang hebat ini, Banduan ini telah pun, lelaki Utara Banduan yang telah mentafsirkan mimpi, maka ada permintaan daripadanya, maka permintaan itu eloklah dipenuhi terlebih dahulu. Jadi Nabi Yusuf tidak menyebut nama, bahkan tidak merujuk kepada sesiapa pun, apalagi isteri kepada Aziz itu, seperti yang telah saya nyatakan, mengenang jasa-jasanya, ataupun dia tidak mahu menjadi korban fitnah kali kedua, memandangkan keterikatan raja ini dengan menteri-menteri kanannya, orang-orang besarnya. Maka bila menyebut tentang wanita itu secara umum, lebih senang untuk dibuktikan. Jadi Nabi Yusuf enggan keluar daripada penjara sebelum namanya dibersihkan dan kebenarannya dibuktikan. Kerana kalau tidak, boleh jadi nanti akan dibawa-bawa oleh orang, dinyatakan kemudian nanti bahawa sebenarnya dia merupakan seorang pesalah, seorang bekas banduan, kerana kesalahan tertentu yang dilakukan. Sekarang raja memberikan kepadanya pengampunan. Jadi dia hanya dilepaskan kerana kebijaksanaannya menjelaskan mimpi raja, sedangkan dia pelaku kesalahan jenayah sebelum itu. Jadi keengganan Nabi Yusuf keluar dari penjara sebelum terbukti bahawa dia tidak bersalah merupakan satu pelajaran yang sangat berharga bagi mereka yang ditahan tanpa kesalahan. Sekaligus menunjukkan betapa besarnya kesabaran baginda ini. Dan telah saya ulas hadis Nabi SAW berkenaan hal ini, iaitu Nabi memuji baginda menunjukkan kepada sifat al-hilmu wal-anatu. Ana ni maknanya perkataan, bukan ananiyah ya, anatu, at-ta'anni. Dalam hidup ni kita kena ada sifat ta'anni, lawan dia al-ajalah. Ajalah ni makna tergesa-gesa. At-ta'ani minallah wal-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu daripada syaitan, sedangkan berhati-hati dan teliti dan berwaspada itu, berwaspada maknanya adalah satu kualiti cara bertindak yang datang daripada ilham daripada Allah SWT, kata mereka. Kalau Nabi Allah tentulah ia merupakan satu wahyu, iaitu segala tindak tanduk seorang Nabi semuanya merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya dan perintah Allah kepadanya. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, begitu tinggi kedudukan Nabi Yusuf AS ini, sehingga Nabi kita pernah memuji, mengatakan hebatnya wanita, seorang wanita pada zaman Nabi Musa AS. Tahu tak kelebihan wanita ni? Wanita ni saja yang tahu kubur Nabi Yusuf AS. Iaitu Nabi Musa AS ketika nak keluar dari Mesir, baginda Mesir membawa kerana Nabi Yusuf. Apa permintaan wanita ni? Apa kaitan dengan cerita yang saya bawakan kepada tuan-tuan ini? InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan bawakan lebih lanjut. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.